بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم، وجعل شرورهم على نحورهم، واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini sama-sama kita boleh ikuti pula di dalam ruangan pengajian malam kita sebagaimana biasalah. Kita akan sambung pula pengajian kita daripada pepatah yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kita berhenti pada hari tu pada fakrah yang ke-35. Tak gitu? Ke-30 apa? 35 habis lagi. Syarah habis dah. Mana kata malam ni masuk 30 ni. Itu dah. Baca Usama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha wa yakhzulu wa yabtali 'adla. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala. Cara nak baca perkataan ulama tu, mula-mula sekali kena bismillah dulu. Nama dia selawatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Lepas daripada tu kita kata qala rahimahullahu ta'ala, baru kita baca. Tu cara yang gitu. Barulah berkat dalam masalah kita mengaji. Nampak tu tak? Barulah berkat dalam masalah kita belajar mengaji. Baik. Jadi imam kata di sini, dia kata qala rahimahullah yahdi may yasha. Yahdi may yasha. Kalimah yahdi, hada yahdi. Hada yahdi, masdar ni kata mana? Hidayah. Tak itu? Makna kata pertunjuklah. Makna Allah Ta'ala tu menunjukkan. Allah Ta'ala tu, ai Allah yahdi may yasha. Asal gitu. Bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ia
ia Allah tu akan mereka yang ia itu kehendaki. Man tu maf'ulun bih tu. Nampak tu tak? Man tu maf'ulun bih, akan mereka yang ia itu kehendaki. Jumlah yasha' tu boleh kita buat sifat di situ. Tak ada apa. Nampak tu tak? Bagi mereka yang ia Allah kehendaki. Tu terjemah gitulah makna seperti lalu tu. Makna itulah. Kama dia kata wa ya'simu wa yu'afi fadla. Wa ya'simu. Asama makna kan? Mana memelihara. Jagalah. Mana Allah Ta'ala menjaga. Dan Allah Ta'ala itu menjaga. Wa yu'afi. Afa. Yu'afi ni makna menghapuskan. Hapus tak? Hapus ni makna kata Tuhan tak silah ambil salah, gitu. Boleh kita kata makna kata masaha, sapuh, Tuhan tak ambil salah. Sebab tu apa nama, kita senantiasa doa kepada Tuhan, kata Tuhan tu Allahumma innaka afuun, afu. Tu makna nak Tuhan itu sapuh. Tuhan suka nak Tuhan itu sapuh. Sewi ambil salah. Gitulah doa tu. Wa ya'sim wa yu'afi fadla. Mana dan Allah Ta'ala itu memelihara, jaga dan menghapus. Kerana apa tu? Kerana limpah kurnia daripada Tuhan. Apa makna limpah kurnia daripada Tuhan? Mana Tuhan itu nak jaga akan hamba dia, nak sapuh akan dosa hamba dia, itu kurnia daripada Tuhan. Kelebihan hak Tuhan nak berikan kepada kita. Itu maknanya gitu. Kelebihan yang Tuhan nak beri kepada kita. Ada tak? Jadi perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala tu, yahdi man yasha' wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudillu. Dalla yudillu. Dalalan. Tak itu? Makna kata menyesak. Menyesak di sini mana Allah yang menyesak akan mereka yang ia kehendaki. Tu kita terjemuh dengan makna seperti lalu tu. Allah Ta'ala menyesak akan mereka yang ia kehendaki. Sebab gapo boleh Tuhan menyesak? Sebab gapo boleh Tuhan hidayah? Tu kita tak kecil lagi. Kalau kita terjemuh sekali lalu tu terkadang orang hak pesing kata ya cerdik itu, seolah kata ia nak nisbah kepada Tuhan tu kezalimi lah. Nak nisbah pada Tuhan tu kezalimi. Sedangkan Tuhan tak zalim akan manusia. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah Ta'ala tak zalim akan diri mana-mana manusia, tetapi manusialah yang menzalim dirinya sendiri. Tiba-tiba Tuhan kata wa yudillu man yasha. Bagaimana syarahan nanti kita ikuti bersama. Ni kita ada terjemuh sekalimah dulu. Wa yakhzulu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yakhzul. Apa makna khazala? Mana kena di situ? Khazala. Tuhan tak tunjuk hidayah kepada dia. Nampak tak? Mana kata Tuhan tak setunjuk dia dan menyesatkan ia akan mereka yang ia kehendaki. Siapa-siapa hak Tuhan kehendak nak menyesat, Tuhan kehendak. Dan tiada menolong. Tuhan tak tolong, tak membantu. Khazala makna kata Tuhan tak beri pertolongan bagi dia. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat tu, wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada jenis pertolongan mana-mana melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu pertolongan ni daripada Tuhan. Bukan daripada bilangnya, bukan daripada kekuatan, bukan daripada fikiran, bukan daripada susunnya, bukan belaka. Itu adalah asbab. Asbab yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh juga kita mengambil. Akan tetapi adakah asbab itu dengan sendiri dia nak boleh beri pertolongan? Itu tidak. Nampak tak? Dengan sebab itu kita tak boleh nak buat sedar hati ya. Kumpullah kita sikit.
Kumpulan kita ramai, kumpulan kita kuat, kumpulan kita dhaif. Tak boleh nak buat sedap hati mai. Kita ramai, tak apalah kita ramai, kita duit banyak. Benar semata kita, belum tentu. Kita boleh tengok terkadang demo habis juta-juta. Main gapo kata gila dah. Jadi sebab kata ya berasa kata ya tenang hati dengan sebab-sebab yang dia itu rancang, sebab-sebab yang dia itu meletakkan. Apabila tubik natijah, rebah pun ada. Ni kita boleh tengok dengan mata kepala. Seumpama musyrikun zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bangga dengan bilangan mereka masa peperangan Al-Badr, peperangan Badar. Akan tetapi pada natijah akhir, kumpulan yang sikit di kalangan kumpulan orang yang beriman dapat kemenangan. Mereka itu kalah. Nak royak gapo di sini? Nak royak kata pertolongan itu kalau Tuhan tak tolong saja. Lepas Tuhan tolong juga kah kepada orang yang tak beriman? Penolongnya Tuhan tadi itu terkadang Tuhan wi belaka. Asalkan mengambilkan dengan asbab wi kena cara, terkadang Tuhan beri. Kita ngaji dah pada halaqah yang telah lepas. Bukan tiap-tiap hak Tuhan khanak, hak Tuhan beri itu arti kita Tuhan nak reda. Tak. Tuhan beri dengan lepas pun boleh jadi. Orang panggil apa? Orang panggil al-istidraj. Nampak tu tak? Al-istidraj. Wa yabtali. Dan Allah Ta'ala coba. Coba Tuhan ni ya berat. Setiap apa? Setiap lapisan. Rasul pun kena coba, ulul azmi pun kena coba, nabi-nabi pun kena coba, syuhada pun kena coba, aulia pun kena coba, alimun pun kena coba, juhalun pun kena coba. Cobalah kau. Faqih pun kena coba, al-ghani pun kena coba. Nampak tak tu? Orang cerdik pun Tuhan coba, orang hak tak cerdik pun Tuhan coba. Semua dalam dunia ni tak lepas daripada cobaan Allah Subhanahu wa taala belaka. Sebab itulah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala satu ketika dia wasiat kepada anak-anak murid dia dan pengikut-pengikut dia, pembantu-pembantu dia. Dia kata, mung jangan berasa tenang hati daripada cobaan Tuhan sebelum daripada kaki mung dua-dua itu jejak di dalam syurga. Kalau jejak dah sebelah dalam syurga, jangan gaduh lagi daripada kata mung nak lepas daripada cobaan Tuhan. Tu makna kata cobaan Tuhan ni kita kena beringat. Terkadang tak terkhabar. Tak terkhabar. Yang makan kita tak terkhabar. Terkadang saya orang mengajar, demo orang dengar, semua tadi itu duk dalam cobaan Tuhan belaka. Bukan makna kata orang mengajar lepaslah kita orang hak dengar ni kena. Tak. Bukan gitu. Orang hak nasihat dengan orang kena nasihat, dua-dua ni orang hak kena nasihat tu ya Tuhan jawab. Orang hak nasihat Tuhan tak jawab. Tak. Semua duduk dalam cobaan Tuhan belaka. Coba tadi itu adlan. Kerana nak menzahirkan keadilan. Nak zahirkan keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata Tuhan coba tadi bukan Tuhan nak zalimkan kita. Tetapi kalau kita tak tahu cara hak Tuhan teratur di dalam ini dunia, kita berasa kata, cobaan Tuhan ni menzalimi kita. Dengan sebab itu, ilmu pengetahuan tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari sama sekali. Nampak tu tak? Tak boleh nak lari sama sekali. Itu makna perintah lalu. Yang kita nak tengok syarah ulama yang nak pergi ikut mana. Orang ramai duk tanya, mari kata, pakai syarah mana? Itu kitab ni. Saya kata syarah hak guru kita yang kita petik ambil daripada beberapa tokoh-tokoh alim ulama. Tahrijah kita buat suku lah, gitulah kita kira je. Nampak tu tak? Bukan makna kata hak orang tu, hak orang ni tertentu tak. Bahkan kita menyelidiki apa yang alim ulama kita yang kita talaki daripada mereka susunkan kepada kita. Tak ada gapo. Asalkan duduk di dalam madmun, mana kata duduk di dalam rikungi hak kena di atas bantasan ilmu pengetahuan,
kena dengan kawaid hak asal, tak apa, tak ada apa. Nampak tu tak? Cara syarah ni di sana ada syarah mukhtasarah, syarah ringkas. Di sana ada syarah mutawassitah, syarah pesin pertengahan. Kemudian yang ketiga ada syarah muntaha. Nampak tu tak? Cara syarah muntaha. Sebab orang mengaji kita ni, cara manhajiyah, cara mengaji ni, ia ada tiga kumpulan, tiga teratur lah. Tiga tangga. Bahasa kita tiga lapisan. Ada manhajiyah al-istiqra'iyah. Mana kata kita syarah dengan cara kita menyelidiki. Cara kita menyelidiki. Mana kata kita tengok semua apa ulama syarah daripada dulu sampai ke sekarang, kemudian kita buat khulasah. Itu apa yang katakan tu? Orang panggil kata syarah dengan cara al-istiqra'i. Hak tu puak-puak hak muntaha lah. Puak-puak hak atas-atas tu alim ulama kita tu, hak tu dia pakai manhaj tu. Setengah ulama ia pakai manhaju al-istidlali ataupun istinbat. Faham daripada perkataan alim ulama, kemudian dia bawa data perkataan alim ulama tadi itu, dia pergi tengok kata ulama faham sini ni dalam Quran di mana tempat ia duduk. Dalam hadis di mana tempat ia duduk. Dalam perkataan sahabat atba'i tabi'in kah di mana ia duduk. Ya istikhraq tu bi mai kita. Boleh juga lagu tu. Ada di sana panggil manhaju tahlili. Manhaju tahlili makna kata cara kita nak bahas satu persatu, memperdetilkan. Hak tu makna kata kan? Makna kata halusi. Sepatah ke sepatah, sebaris ke sebaris, satu kalimah ke satu kalimah. Ya banyak cara-cara kita mengaji ni. Orang mengaji tu ya tahulah. Supaya juga kalau kita nak banding, kita nak beli telefon, bukannya ada satu gapo orang panggil kata satu lapisan. Hak harga setara ni, ada duitnya anda nak beli. Nak beli hak mana dulu? Takyin dulu, netu dulu. Nak beli hak ni. Duit ada banyak dalam kecil. Mudah orang nak tuai kedai boleh nak tunjuk harta ni setara ni. Nampak tu tak? Dalam kita masuk dalam kedai ada banyak lapisan, tak serupa. Ilmu pengetahuan begitulah. Nak banding we nampak. Pakai ye pun serupa. Pakai ye orang hak perempuan tu apa sih milih-milih tu. Dia masuk kedai agak. Gitulah. Tengok pakai ye hak gagah mahal ke, hak tengah ke, hak murah ke, di atas kanak ki dia. Kalau masuk damah atau teruk lagi. Ya banyak lapisan dia. Ilmu pengetahuan begitulah ni nak misal we nampak. Jadi perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, ia kata yahdi may yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla, tadi itu kita dengar dah terjemah tu tak? Perkataan ni disokongi. Mana katakan disokongi oleh Al-Quranul Karim banyak tempat. Tuhan nak hidayat siapa, Tuhan nak jaga siapa, Tuhan nak bela siapa, Tuhan nak menyelamat siapa, kelebihan itu daripada Tuhan nak beri pada orang tertentu. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat fadlan ni, Tuhan katakan di dalam Quran, innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlin azim. Innal fadla, sesungguhnya kelebihan tadi itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak terjemah mengikut lafzi, nak terjemah mengikut lazimi, boleh juga. Terjemah boleh dua Quran. Asal kita beriman dengan sifat Tuhan betul molek di atas manhaj salah, kita boleh terjemah dua cara. Bab sifat ni boleh terjemah dua. Wa imma kita terjemah harfi, satu per satu. Sesungguhnya kelebihan di tangan Tuhan, boleh juga. Itu panggil terjemah apa tu? Terjemah harfi. Di sana ada terjemah lazimi. Terjemah lazim. Katakan yakni kita kata sesungguhnya kelebihan itu ada di dalam genggaman Tuhan. Boleh juga? Tak apa. Faham tak? Sebab mazhab salah ni dia isbatkan lazim tapi tak nafi malzum. Makna kan? Mana isbatkan lazim bagi sifat tadi tu.
Ya, Allah Ta'ala bersifat dengan sifatul yadain. Akan tetapi kita tak nafikan makna lazim daripadanya. Lazim daripada Tuhan itu mempunyai sifatul yadain. Mana Tuhan kuasa, duduk di dalam Tuhan, duduk dalam milik Tuhan. Tak ada apa, boleh nak terjemah lah tu, tak salah tu. Nampak tu lah, hak salah kita pergi buai, kata tak ada sifat Tuhan mana al-yad, lafayat tu tak ada, makna tu pun tak ada, sifat tu tak ada di Tuhan, tu salah. Salah dengan Quran, salah dengan hadis, salah dengan salafus salih. Nampak tu tak? Ada apa kalau kita dengar ulama-ulama kita terjemah, sesungguhnya kelebihan itu ada di dalam gegaman Allah Ta'ala, jangan kita ingkar. Betul ya terjemah, salah. Betul, tak ada gapo. Orang panggil terjemah dengan lazim. Banyak di kalangan ulama-ulama salaf terjemah lah tu. Dah. Ni kita kena faham dalam masalah kita nak terjemah tu. Kemudian lah mana? Yu'tihi may yasha. Tuhan nak beri kepada siapa-siapa apa boleh. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ampunya kelebihan yang besar. Dengan sebab itu Tuhan lari kita jangan duk pergi berasa nak nikmat hak Tuhan beri kat orang tu. Ya takut hati manusia kita ni jadi berdeki apabila kita tengok nikmat, pasal berdeki. Tapi Tuhan lagi kata wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan duk pergi berasa nak kelebihan, kanak kelebihan hak Tuhan lebih setengah di atas setengah. Jangan buat gitu. Pas nak juga kelebihan, fas'alullaha min fadlih, Tuhan kata. Hendaklah mung tu minta daripada Allah Subhanahu wa taala akan kelebihan. Minta. Nak kelebihan banyak mana daripada Tuhan? Minta lah rajin lah. Tapi syarat ya. Kan? Wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu itu yakin dengan apa hak kamu minta daripada Tuhan, Tuhan nak beri kita. Sudah. Tu syarat kita nak berdoa dengan kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa dengan Tuhan kena yakin. Jadi ayat Tuhan kata yahdi may yasha wa ya'simu ya'afi fadla wa yudillu may yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla tadi itu sana kepada ayat mana? Tuhan nak menyesat orang mana-mana, nak hidayah orang mana-mana, nak cuba hak mana-mana, nak tahu pertolongan hak mana-mana. Berdasar kepada ayat Tuhan daripada suratul Al-Buruj, Tuhan kata fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Sesungguhnya mana kata fa'alu, Allah Ta'ala itu nak buat dengan apa yang dia itu hendak. Tuhan nak buat apa boleh belakang. Tu asal. Orang panggil katakan ni, orang panggil dalil am. Dalil hak umum kata Tuhan ni tak ada siapa boleh mengatasi dia. Kuasa Tuhan, perwaktu Tuhan tak ada pia boleh mengatasi, tak ada. Tu, tanah situ dulu. Supaya nampak tu tak? Supaya pada pihak mana? Supaya pada pihak kata orang manusia kita ni beriman kata Allah Ta'ala itu maha tinggi. Tinggi dia tu mana tak ada hak mana mengatasi Tuhan, tak ada. Juga perwaktu Tuhan, tak ada pihak nak boleh sekat. Tuhan nak buat, tak boleh Tuhan. Tak boleh. Sebab itulah di sisi ahli sunnati wal jamaah kita tak mewajibkan perkara di atas Tuhan. Tak? Tuhan wajib kita Tuhan wajib kena buat ni. Tak boleh. Nak wajibkan Tuhan tak boleh. Malaikat apa hak Tuhan wajib di atas diri dia sendiri? Tak apa. Hak Tuhan wajib di atas diri dia sendiri gapo? Seperti gapo Usama? Seperti gapo Muhammad? Perkara yang Tuhan wajib di atas dirinya sendiri. Seperti apa? Tak wajib-wajib ni. Mana kata pergi tekan di atas Tuhan, pergi paksa Tuhan, mu kena buat gini. Mu'tazilah dia kata wajib di atasmu ya Allah, kena buat baik kepada manusia. Dia kata gitu. Nampak tu tak? Sebab tu dia kata nanti bab kita syarah, tak si masuk lagi situ. Nak pergi faham sini dulu. Mana kata tak ada perkara mana-mana yang mewajib di atas Allah Ta'ala. Malaikat apa Tuhan wajib di atas dirinya sendiri. Seperti apa? Jawari satu misal. Ayuh Tuhan wi rezeki. Mana Tuhan mewajib di atas dirinya sendiri nak berikan rezeki kepada sekalian makhluk. Dalil Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. No,
Dalil itu betul. Orang panggil khabar daripada Allah Ta'ala. Nak ayat kata Allah Ta'ala itu rezeki pada siapa yang dia itu handaki. Tapi wajhul ad-dalalah, wajah kita nak buat dalil, menunjuk tak daripada ayat tu? Kata Tuhan mewajib di atas diri dia nak rezeki. Menunjuk tak? Menunjuk tak menunjuk? Wajhul, dalam bahasa usul panggil wajhul istidlal. Wajah kita nak buat dalil. Innallaha war-razzaq zul quwwatil matin. Tak zahir lagi. Nak hak zahir. Dalam suratul Hud. Katana, wa ma min dabbatin fil ardi illa mari dengan ala. Ala ni isti'la. Illa 'ala Allah, malaikat di atas Allah. Mana ala alai, ala di atasnya mana Tuhan wajib dirinya sendiri. Tu dalil tu hak zahir tu. Nak buat dalil boleh, hantar buat tubik tu tak ada salah. Betul. Kata Tuhan nak rezeki gitu-gitu, tak ada masalah. Tapi wajah kita nak buat istidlal, kita nak jawab depan ulama. Apabila ulama tanya, kita nak jawab soalan ulama tanya lah. Kalau kita mengaji di jamiah di gapo tu, tak kira lah dalam negeri luar negara, tak kira. Tu wajah istidlal, pasti kita wari ayat betul pada tepat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah, di atas Allah. Pia ala tu, pia wajib dirinya sendiri. Allah yang wajib dirinya sendiri, tak ada orang lain. Illa 'ala Allahi rizquha tu. Yalah tu. Satu lagi, kena dah. Wajah istidlal dengan dalil ke apa cukup. Kata Allah Ta'ala tu wajib di atas dirinya sendiri nak rezeki. Ada lagi satu. Ada tak satu lagi? Allah Ta'ala wajib di atas diri dia, tak boleh Tuhan tu tak sewak zalim. Zalim itu hak Allah Ta'ala. Boleh dah nak zalim kepada hamba? Hak dia. Boleh. Fa'alun lima yurid. Dia boleh buat belakang. Akan tetapi Tuhan memperhara di atas dirinya sendiri berlaku hijab zalim. Sungguh tak? Sungguh. Dalil daripada hadis Nabi pula sallallahu alaihi wasallam. Innallaha harrama ala nafsihi az-zulm. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala muzalim di atas diri dia itu, mengharam di atas dirinya sendiri itu zalim. Dah itu. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Dan Tuhan jadikan perjanjian di antara kamu hai manusia, jangan buat zalim. Tuhan haram di atas diri dia kerja zalim. Dia boleh nak buat zalim, Tuhan boleh nak buat. Tetapi Tuhan memperjanji dengan manusia, kata Tuhan tak saya zalim. Dia yang wajib tadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tak. Ingat dua ni. Nampak tu tak? Ingat dua ni. Baik. Kemudian Allah Ta'ala katakan dalam dalam Quran nak menunjuk kata yahdi may yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudillu may yasha wa yakhzulu wa yabtali adla. Jadi Tuhan ni dia nak beri taufik kepada mana-mana manusia kepada jalan yang hidayah. Boleh. Nak berikan manusia itu pergi kepada jalan yang amal, yang ibadat yang salih. Boleh. Tak ada apa. Dan Tuhan nak jagakan manusia itu jatuh daripada kegeliciran. Jadi gelicir pendirian. Apa panggil fatadhilla qadamun ba'da thubutiha. Tetap molek tapi jadi gelecoh pendirian. Ada lagu tu. Ada lagu tu. Dan nak jaga seorang itu daripada sayyiat, kejahatan dan sebagainya. Ini ni masuk di dalam kata fa'alul lima yurid. Masuk dalam tu juga. Tuhan peraya dalam Quran, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Suratul Nahl ayat 93. Tuhan nak menyesatkan siapa yang ia kehendak, nak hidayatkan siapa yang ia itu kehendak. Nampak tu tak? Pada asal. Kemudian orang tanya kita,
Kalau kita tengok kepada sekali lalu pada perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala sendiri, ataupun pada perkataan alim ulama kita, seolah kata manusia tak ada pilih sini. Tuhan nak menyesat orang ni, menyesat. Tuhan nak menyesat orang, nak hidayah orang ni, dapat hidayah. Seolah manusia tak ada ikhtiar, tak ada pilih. Sedangkan kita ngaji tadi, hak dulu tu, kita ada tak pilih? Ada pilih. Tak gitu perkataan Imam At-Tahawi tu. Mana? La masyi'ata lil ibad illa ma sya'a lahum fama sya'a lahum kan wa ma lam yasha' lam yakun. Sebagainya. Kita ngaji dah kan? Liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah Rabbul alamin. Tak gitu. Manusia ada kehendak, ada pilih, ada fikir, boleh nak pilih. Tiba-tiba sini Tuhan royak, itu imam royak kata, Tuhan nak menyesat siapa, serah Tuhan. Tuhan nak hidayah siapa, serah Tuhan. Ya wari ayat Quran lah mana? Yudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Banyaklah daripada ayat-ayat tu. Lalu nak jawab kata, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tak gitu. Makna kata tak sesat seseorang yang tadi itu mereka orang fasik. Belah mana? Nak royak kata Tuhan menyesatkan seseorang dengan sebab dia itu cari jalan sesat. Tuhan hidayah ke seseorang dengan sebab orang tu nak kepada jalan hidayah. Dengan sebab itu Tuhan kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia kena nak dulu, barulah Tuhan itu taufik kepada dia. Itu kita tengok pada asbab dan hikmat. Tengok pada asbab dan hikmat. Tetapi kalau kita tilik pada af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala, hak tu tak ada siapa dia boleh mengatasi dia. Dia nak menyesat siapa, nak hidayah siapa, serah dia. Tetapi kalau kita tilik pada pihak satu lagi, lah mana? Tengok pada sebab, apa Tuhan hidayah, berapa Tuhan itu menyesat, tengok keduduk ke seseorang hamba tu pula. Itulah sebab itulah ulama dia kata, siapa dia istiqamah molek di atas satu perkara, di kalangan orang Islam kita istiqamah, dia akan mati dalam keadaan taat. Sebab tu dalam hadis Nabi katakan, "Idza ahabballahu 'abdan." Apabila Allah Taala itu kasih seseorang hamba, ista'malahu. Nampak ada tu? Satu riwayat kata ista'malahu. Satu riwayat yang lain katakan assalahu. Assalahu makna mudahkan bagi dia. Lalu orang tanya, kaifa ya Rasulullah? Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimanakah Allah Ta'ala itu menututi guna dia, memudahi bagi dia ya Rasulullah? Hamba tak faham. Nabi kata apabila Allah Ta'ala itu kasih pada seseorang hamba, Allah Ta'ala akan guna dia. Lalu sahabat tak faham. Guna gapo ya Rasulullah? Lagu mana? Lalu Nabi kata, Allah yuwaffiqahu li'amil khair thumma qubida alaih. Allah Ta'ala itu hidayahkan kepada dia, kepada jalan yang baik, maka dia istiqamah di atas jalan yang baik tadi. Setelah daripada istiqamah dalam keadaan itu, Tuhan matikan orang itu di atas istiqamah. Itu natijah tu baik daripada perbuatan yang dia usaha. Maka hidayah Tuhan ataupun menyesat Tuhan sakut paut tak dengan asbab? Sakut paut dengan sebab. Sakut paut dengan asbab. Kalau hati seseorang nak taubat, taballahu alaihi. Hati seorang berasa menyesal, Tuhan wi maaf pada dia. Tapi kalau hati seorang berasa nak lawan, berasa tak ada sesat, berasa kata tak ada habis lagi, ya Tuhan wi kita. Itu makna kata yahdi may yasha wa yudillu may yasha.
Bukan makna kata Tuhan buat tadi itu dengan asywa'i. Asywa'i bahasa kita makna kan? Semata-mata Tuhan nak buat tak ada tilik pada asbab. Tak. Bukanlah itu. Nampak tu tak? Itu bukan makna gitu. Kalau gitu kalimah yakhdhulu. Kalimah yakhdhulu khuzlan. Khuzlan ni makna kan? Anda tahu khuzlan bermakna adamit taufiq. Adamit taufiq. Anda tahu situ. Khuzlan lagi panggil. Yakhdhulu ay khuzlan. Apa makna khuzlan? Makna ketiadaan beri taufik kekuatan. Nak pergi kepada jalan ni hak molek, hak baik. Tak ada. Ada yang tak sah. Supaya kaum Samud itulah. Tuhan kata wa amma Samudu fahadainahum. Adapun kaum Samud itu kami beri hidayah. Hidayah di situ mana hidayah itu irsyad. Tunjuk hajar hak molek lagu mana, tak molek lagu mana. Tapi mereka itu jadi lagu mana? Hubung ayat. Bersama. Wa amma Samudu fahadainahum. Fastahabbul ama 'alal huda. Fastahabbul ama 'alal huda. Dia itu suka nak kepada kejahatan, kegelapan, kekufuran di atas cahaya keterangan dan keimanan, maka Tuhan fa akhadathum. Tuhan seksa dia. Binasakan dia. Itu nak ayat kata gapo tu? Nak ayat kata Tuhan asal Tuhan itu beranakkan manusia tadi itu di atas kain putih belaka. Hidayah amah belaka. Tak hidayah ke mana moga ia tanya kita alastu bi rabbikum qalu bala syahidna belaka dah. Tiba-tiba tubik mari kepada ini dunia di atas fitrah pula tu. Kullu mauludin yuladu alal alal fitrah. Bahasa Lughana. Hadis Nabi tanah pada tu. Hubung. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidan au yunassiran au yumajjisan. Sebab ibu bapa dia tadi itu mengyahudikan dia, anak hak putih tadi, kain putih Islam fitrah tadi, ibu bapa dia menasranikan ataupun memajusikan. Maka hadis tu panggil la mafhumalah, masuk belaka, membuzarkan, menghindukan, menggapo kategori. Tu nak ayat tu. Nak ayat kata Tuhan ni dia buat gapo-gapo bukan mana nak zalim ke dak. Sebab itulah imam dia nakal di sini tak adlan tadi tu. Tuhan nak beri, Tuhan nak hidayah kelebihan daripada Tuhan. Tuhan tak ada nak gapo daripada kita. Tapi kalau Tuhan nak menyesak, Tuhan nak tak berinya pertolongan, tak beri taufik, dan Tuhan nak ibtila, mana Tuhan nak coba adlan, keadilan daripada Tuhan, bukan zaliman, bukan zulman, bukan zalim. Ni perhati molek. Sebab Nabi kata wasyarru laisa ilai. Kejahatan tu bukan kepada Tuhan. Sebab apa? Bukan kepada Tuhan Muhammad. Buat apa? Kerana satu muka kalau kita tak kena pada tepat, pakar. Pakar tak muka? Pakar. Seperti mana? Buat misal sekarang. Kalau kita kata obat nyamuk, hak kita kena obat nyamuk tak? Kena? Hak sembuh pun tak apa. Nah, hak pesa cucuh tu pun tak apa. Kata lagi lah hak jenis mana apa. Misal. Bahaya ke mudarat pada asal dia? Bahaya tak? Tapi kalau kita guna kena pada tepat, manfaat tak? Pada asal tadi itu kita tengok bahaya, tapi apabila kita guna kena pada tepat, jadi apa? Jadi manfaat. Kalau gitu semua perkara hak Tuhan buat ni ya ada hikmat dia. Sebab tu Tuhan kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan aku, mung tak jadikan cakrawalan ni, langit bumi ni, dah benar di antara ni, semua makhluk ni batilah. Apa makna batilah? Sia-sia. Tak jadi gitu. Semua ada hikmat, tapi hikmat nisbah bagi kita terkadang tahu, terkadang tak tahu.
Supaya kita kata pucuk kayu depan rumah kita tu. Semua Tuhan jadi tu ada pedah, adanya sebab, ada tu, ada ke manfaat belaka. Tetapi jahil balik kita, ilmu kita tak siapa kata guna oleh kita nak gunalah mana kita tak tahu. Tak? Kita tak tahu nak buat guna, kita tak tahu nak ambil buat pakai. Ni balik kita. Balik Tuhan tak boleh. Tuhan dia tahu belaka dia tak kena tempat belaka dah. Maka sebab itulah dinamakan adlah. Sebab dia letakkan perkara kena pada tempat. Menyesat orang ni, awak apa? Tengok pada sebab. Yelah, sepatut. Tuhan tak beri pertolongan pada orang ni. Kena, sepatut. Buat apa? Tengok pada sebab. Tuhan cuba orang ni, gini. Masalah. Tengok ada sebab, yalah. Faham tak tu? Tu makna kata, adil dah tu Tuhan buat tu. Adil. Kita tengok kata, orang kena bunuh ni seksa tak? Seksa tak? Seksa dah. Kita tengok sekali lalu, kita tak tahu sebab. Orang tu karuk sungguhnya, pacung tekak orang kata. Nah, kita pergi ke Mekah ke hari Jumaat, hari gapanya pacung tekak orang, mari turun kereta, bukuh dengan kain subai dia tu, pacung tekak orang, dia cabai pak pula tu. Kita kata tak molek sungguh orang tu. Kita tak tahu sebab. Kita tanya, apa demo tu kena bunuh? Tak ada tanya lagi, belum dah tu nak tanya kecek dulu orang kita. Jahat sungguh demo tu bunuh orang. Dia cabai pak, tapi orang pakak mulia, dia tak tahu. Orang pakak mulia, orang bawa, tak salah ke apa? Negeri ni ada undang-undang tak? Misal kata. Lepas tu orang hak tahu sebab tu suka. Dia tahu dah sebab kisah. Nampak tu tak? Sebab tu kisah bunuh balas. Kabar kedak duk kecek tu. Orang kena bunuh tadi tu dia buat karuk orang. Dia bunuh orang mati banyak mana? Dia bunuh orang. Maka hukum ni turun putusan kata kena bunuh balas. Baru cerah. Kalau kita tengok pada sekali lalu, nampak kasar, nampak huduh. Kalau dari kita ni cocok obat ke apa masuk, orang karuk tadi tu jual debu, jual ke apa, cocok obat bisa tu lah dah. Masuk dalam tubuh. Yapit kalau bahasa Sia, bisa dalam tu mati. Karuk sungguh. Dak orang hak kena tu sepatut kena buat lagu tu. Ada kalimah sepatut. Ya maksum kalau bahasa Sia kan, ya sepatut kena buat lagu tu. Buat apa? Kerana tengok pada asbab gini. Tuhan buat apa menyesatkan orang ni? Tengok pada sebab. Sungguh. Sebab Abu Jahal saja. Sesat dah tu? Sesat. Tuhan pun mu nak sesat. Sesat pula. Sebab dia nak dah tu. Tak pertolongi. Ibtila. Mana kata? Abu Jahal ni bakar molek tak? Bakar molek. Quraisy hak asli pula tu. Kecek berfasah. Otak berbijak, tuai apa janguk, semua cukup. Tapi lawa benar-benar. Hanyalah Tuhan cuba juga tu. Tapi adil daripada Tuhan. Apa boleh kata adil? Sebab Tuhan buat kena dengan cara dia. Apabila kita buat kena dengan cara, tak dinamakan zalim. Walaupun nampak kita tengok tumpah darah, walaupun kita tengok nampak kata bunuh, tapi kalau kita buat kena dengan cara tu. Sebab tu tak boleh nak pakai sel hak biasa kata sel tak ada orang sel ni tak boleh. Sel tak ada orang sel faham tak? Biasa mahkamah tidak ada tauqi' daripada orang hak berkenaan. Jangan kita buat masuk tekak kita main. Super hospital lah. Klinik ke saidaliyah ke apa nama, hak tak ada surat jamin ni daripada kerajaan tu dia buka, jangan dia suruh tubuh kita main. Tak boleh. Salah. Nampak dah tu? Dia bagi obat ke, dia nak belah ke, nak apa, tak boleh. Sebab dia tidak ada jaminan daripada jabatan atas. Supaya mahkamah juga. Mahkamah ni pia. Hak pesi mana? Berapa cokoh duduk dalam tu tu. Kena tengok juga. Nak buat kerja gapo-gapo. Nak gitak satu muka, nak pakai cara mikir siapa. Kena tengok pula. Jangan buat mudah. Ya undang-undang dia ada. Supaya dengan kisah tadi. Bukan kita buat kerja. Hukumah buat kerja. Qadhi waktu tu buat kerja.
Orang melaksana ya pun ada. Ya ada biasa kata rasa sia panggil kabunkan dia. Ada peraturan dia. Bukan mana kata duk dia aku sendiri buat kerja. Mu siapa? Tak boleh. Ya kena ada undang-undang dia. Cara-cara. Nampak tu tak? Ya kena pergi dengan cara-cara belakang. Dia buat berjadah. Ikut aku ada duit. Kau boleh naik kapal terbang. Cuba tengok. Nampak dah tu? Ada orang setengah kata, hai, nak beli tiket kapal terbang wisata tak? Ikut aku ada duit. Buat sakit cara dia. Tak pergi terah tengok. Mu nak pergi. Saya nak jual ada kamu. Pergi tengok. Pergi. Tak boleh beli sungguh. Orang tanya lalu dari mana? Wisa tu duduk mana? Ada ke tak? Nak pergi ke mana? Tengok. Wisa tak ada. Klik saya wisa dulu. Hai lagu tu undang-undang. Pada mata aku dah duit. Ada ke ada? Ya undang-undang lah tu. Nampak tu tak? Ya cara ya kita tak erti undang-undang ni. Ya payah juga. Ya sentuh dah. Sebab tu ya kena erti. Undang-undang Tuhan pun lah ni. Nak menyesak siapa? Ada undang-undang dia. Nak menghidayat siapa? Ada undang-undang dia. Hai lagi tu. Kalimah wa yabtali ay yusibu may yasha bil bala. Tanda taruh itu apa nama? Perkataan itu. Wa yabtali ay yusibu may yasha'u bil bala'i. Tanda searah lalulah sini. Tipu mereka siapa yang Allah Taala kehendak dengan bala petaka. Dengan bala petaka. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Kata cuba. Kena sungguh, tak kena lagu ke? Adlan makna mana? Keadilan. Mana? Gapo mana adlan? Wada'u we takrif sikit. Wada'u syai' fi mahallihi. Tu. Wada'u syai' fi mahallihi. Idafat tak apa, pakai masdar tu. Wada'u syai'i, panggil idafat masdar pada maf'ul. Letakkan akan sesuatu pada tempatnya. Apa? Tak usah buat fi'il lah. Buat dengan masdar tu. Wada'u syai' fi mahallihi, pada tempatnya. Tu mana adil tu. Heran tu. Habis situ. Kemudian al-hidayah. Apa mana hidayah? Mana petunjuk? Hidayah ni apabila dia tu idafah sandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada berapa bagai? Ada dua bagai. Yang pertama hidayah ke apa? Hidayatul irsyad. Yang kedua hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad, satu lagi ulama tafsir kata hidayatul ammah. Hidayatul ammah. Makna kata hidayah belaka. Tunjuk belaka. Rabbuna allazi. Hidayatul ammah medali maisa. Duk mana lah Quran? Udah tak? Boleh kata wahadainahun najdain. Tu hidayahkan kepada manusia ni dua jalan. Hak molek pun ayat, hak tak molek pun ayat. Satu lagi, Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Ta'ala beri belaka kepada hamba dia apa hak jadi sesuai hamba dia nak tahu belaka. Beri tempat kediam ni, beri makan ni, beri minum ni, beri pakaian, beri perubatan, semua tahu belaka. Thumma hada, kemudian dia tunjuk. Tunjuk apa makna tu? Makna tunjuk hidayah tu ammah. Mula-mula orang tubik daripada perut ibu. Dia dah hajar dia suruh hisap di labu susu ibu dia. Biar. Allah. Tak ada dia dah suruh. Nampak tu dah? Ya tahu lalu dah. Kena hisap sini kan. Makan ni duduk sini. Tak ada dah hajar. Tu nak oyak kata apa tu? Tu hai belaka tu oyak tu. Buat. Budak tu dalam perut ibu dia. Nak tubik mari ya paling. Ya paling daripada kaki duk bawah jadi kepala turun duk bawah supaya nak tubik jadi mudah. Hidayah juga tu. Ya hidayah. Semua tadi itu duduk dalam peraturan Allah Subhanahu wa taala belaka. Duduk dalam peraturan Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Belaka. Itu makna kata hidayah tu ammah ataupun hidayah tu al-irsyad. Hak ning musyarakah bainal khaliq wal makhluk.
Hak ni mana kata royak dia kata duduk molek-molek. Tak apa. Nah, Nabi pun hidayat ni ya milik. Rasul hidayat ni ya milik. Guru-guru alim ulama, penasihat, khatib, semua milik hidayah ni. Mana tunjuk hajar. Buat gini lah, buat gini lah, buat gini lah. Boleh. Itu umum. Tuhan pun tunjuk, makhluk pun tunjuk. Dengan izinan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimah dengan izinan Tuhan ini, kita boleh bubuh apa hak Tuhan izin. Kalau hak Tuhan tak izin, jangan nak bubuh. Masalah kata, orang sekarang lah ni, datuk tu boleh menghidupkan perkara yang mati dengan izinnya Tuhan. Tak usah duk pelawak main. Dusta tu lah tu. Nampak ke tak? Sebab tak ada benda yang nak menghidupkan perkara yang mati, nak hidup pula, malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Ada pun Nabi Isa, tak apalah hak tu mukjizat dia, hak tu istisna tu baik. Lain pada tu, tak boleh. Jadi buat qiyah main, Nabi Isa pun orang, aku pun orang boleh. Tu tak ada apa. Tanya ya mu-munya mana? Mu hidup di mana sekarang? Hidup tah bumi ke hidup tah langit? Ya tak sama. Kalau kita tanya je nak ukur tak boleh. Nak qiyah boleh, nak cukup 4 rukun. Rukun qiyah adanya mana? Usama. Rukun qiyas adanya mana? Adanya mana Muhammad? Rukun qiyah hak tu anwa' bahagian. Rukun qiyah ada 4. Ada asl, ada far', ada illah, ada hukm. Nampak tu tak? Al-aslu, al-far'u, al-illatu, al-hukmu. Ulama kita buat misal mudah. Mudah kita ingat, mudah kita faham. Bijak ulama Jawi kita ni, bijak. Ya misal seperti apa? Benda yang debu. Debu tak? Dadah tu. Dadah tu. Sebutlah Quran tak? Dah hadis pun tak ada. Hukum apa tu? Haram. Jalan qiyas. Qiyas dengan apa? Qiyas dengan arak. Tak gitu? Qiyas dengan apa? Dengan arak. Why pun boleh. Tuak masa nama tu pak dia tu belakang tak ada? Kemudian soal, qiyas lah mana? Cuba kita nak qiyas lah mana? Qiyas segi. Qiyas lah mana? Yes. Segi lah mana? Hak mana asal? Mana furu'? Mana illah, mana hukum? Asal mabuk. Asal arak. Tu? Debu furu'. Illah mabuk, hukum haram. Aiyah. Tu ingat mudah-mudah. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, an-natijah al-khamru haramun. Bawa data dalam mantiki pun boleh. Mari muqaddimah surah kubra, kemudian bagi an-natijah, an-nataij. Apa juga? Nampak tu tak? Tu habis situ. Kemudian bahagian yang kedua, hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq ni dak. Tak ada pihak musyarakah. Malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Tuhan saja yang milik ni. Orang lain tak kira. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Malaikat pun tak. Apa nama rasul-rasul nabi-nabi pun tak. Ulama pun tak. Pendakwah pun tak. Sebab tu orang kata, kita royak pecah tekak-tekak ustaz. Anak demo tu kita mengajar. Tak jadi. Ajalah. Nak. Kita royak habis hawa dah. Wak gini ke budak tu, wak gini. Tapi tak berubah kata. Anak kita tak ada tak milik tu. Kita tak milik. Hidayah tu kita tak milik. Allah Ta'ala hanya jua yang milik. Hak ni Tuhan kata dalam Quran. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah Ta'ala kandak nak hidayah akan dia, Tuhan bukakan hati dia terima agama Islam. Dia dah tu. Ni panggil hidayah itu taufiq. Untuk nak terima akan benar-benar. Ni Tuhan so.
Ayat satu lagi, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa dia yang Allah SWT bukakan dada, min itlaqil mahal wa iradatil hal. Itlaq dada tapi nak hati. Hadut dalam tu. Nampak tu tak? Hati hadut dalam tu untuk nak menerimakan Islam. Maka apabila ia terimakan Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Dia itu duduk di atas cahaya pancaran iman daripada Tuhan dia. Yalah. Sebab dia pergi cari. So umpama Salman Al-Farisi kan, dia pergi cari. Tubuh daripada berapa agama mari jumpa dengan Nabi. Omongnya nak tahu sama? Salman Al-Farisi omongnya ana? Tapi tahu. Tapi pula tahu. Omongnya ana Abdullah. 250 tahun. 250 tahun. Panjang umur dia. Salman Farisi ni mujur Sabaiyah tak kufur. Sabaiyah kan? Apa mengikut Abdullah bin Sabah tu, ia tak kufur. Dia adalah khususiat yang ni orang yang tak kufur. 100 ribu orang sahabat bin Habib Licing yang kufur dia. Tapi dah nak baik situ setengah-setengah orang. Tak ada arah. Nampak dah? Habis situ. Soal, apabila kita mengaji gini, pedah ke apa? Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul at-taufiq. Di mana kita nak pergi pakai? Di dalam penafsiran Al-Quranul Karim. Tuhan royak dalam satu ayat, Tuhan kata wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah boleh tunjukkan hidayah kepada siapa-siapa mereka, tunjuk mereka itu kepada siratal mustaqim, jalan yang betul. Ayat Quran satu. Dalam ayat satu lagi Tuhan kata innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Mung tak boleh nak hidayah siapa-siapa pun, malaikat apa hak Tuhan nak hidayah tu ya boleh. Tengok pada kacamata luar tadi itu, seolah kata ayat ni ada perselisihan. Nampak dah tu? Kalaulah ulama tak mengajarkan kepada kita akan cara kita nak hipung di antara dua ayat, nasya kita jadi syok terhadap Quran. Apabila kita ada bahan ilmu pengetahuan yang kita mengaji di dalam kitab-kitab hak ulama kita duk mengajar kepada kita, kita baca ayat Quran, kita jadi ahli tafsir pula apabila besar sikit lagi, lah nak jadi. Tak lawan dah lah. Ayat hak kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, mana hidayatut taufiq. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, hidayatul irsyad. Bas. Lawan lagi. Tak. Ning nak ayat tak orang sunnah kita, orang mazhab salah ni banyak pakar ulama. Bahaya pakar ulama hak tua. Pakar sahabat, pakar tabi'in, atba'it tabi'in, ulama-ulama salah. Heret tu orang mari. Banyak ulama dia, bukan sikit. Kepala air dia ada. Dia puak ni puak ikut sungguh ha. Dia duduk lek belakang, dia tak seng orang. Nampak tu dah, dia tak litah orang. Dia cara dia pandai duduk. Duduk mana pun tak jadi masalah. Duduk jadi masalah tu tak tahu lah tu. Sebab tu kena mengaji jadi jelas lah tu. Tu dah. Habis situ. Ayat daripada mana kalau kita tanya? Tanda. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ayat daripada surah Syura ayat 52. Ayat lagi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat suratul Qasas 50 ni. Tanda taruh. Buat bahar apabila kita nak mengajar tafsir sikit lagi boleh nak bahar. Bukan mudah ni nak bahar salah ni. Saya pernah munakasyah dengan orang hak ngaji adalah 27 tahun bah. Nah, dia kata yang ngaji 27 tahun mengapa habis hawa lah gotu-go ni. Tapi dia tak bisa mengaji pesen ni. Tetara coba tanya tu. Ya apa Quran juga. Lah nak hipon lah nak sini. Yalah tu. Nampak tak tu? Sebab tu kita labarlah.
Bahagialah kita mengaji jadi tahu banyak cara tu. Alhamdulillah. Habis itu dah. Matan yang ke berapa tu? 30 ni. Masuk pula 37. 37. Baca Muhammad. كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. Nah, wa kulluhum qala rahimahullah wa kulluhum, dan sekalian mereka itu, man kulluhum, hum tu klik siapa? Hum tu klik pada al-insan, manusia. Klik pada manusia. Al-makhluk umum. Kalau dia mengata ni makhluk ni, sedap tak dia mengata? Dia tak kejap lah tu kan? Demo ni manusia. Tak apa, dia tak kejap lah tu. Kulluhum, kalau makhluk aku nak kata kulluha. Dia guna lain hal ni. Hak ni kulluhum. Semua manusia itu yataqallabuna. Apa makna taqallaba? Tukar. Boleh juga berbalik-balik. Ada berbalik-balik. Balik itulah asal makna balik itulah, supaya kita genda pula dah. Supaya kita goreng telur, okey? Kita balik dia. Jawi kita panggil genda dah. Tapi orang ikhwah kita Malaysia ni tak faham genda. Kalau kata genda telur, makna kata ia ambil telur tu buh dalam air. Dia genda semalam, tu panggil genda. Dia kena panggil goreng buat dia. Hak kita goreng lah lain pula. Tak apa. Ayah goreng dia panggil gitu. Kalau dia genda, dia faham genda gitu. So, genda ayah start, ya genda gitu sungguh. Dia faham lah tu. Orang kan tak salah. Salah kita tak faham hak dia. Sebab tu sakafah tu dia kena luar. Bahasa kena ngaji banyak. Nampak tu tak? Walaupun kita berbangsa Melayu, tapi bahasa kita mengaji banyak. Mengaji banyak. Kau boleh bahasa banyak, kau boleh. Tapi we itqan lah. Nampak dah tu? Itqan. Nabi SAW dia suruh kita idza amila syai' fa'atqinhu. Apabila mung tuat satu perkara, hendaklah mung itqankan dia. Ni Arab pun tak boleh. Sia pun tak boleh. Melayu pun bidai. Lah mana? Aku cok mutu di pamnyok. Capo bahasa. Tak? Kecek jadi sasa lah. Nak kecek sia. Nak kecek jawi. Jadi bahasa kita. Nampak dah tu? Capo sampai ke orang. Bahasa apa? Ni makna kata bahasa tu kita kena jaga. Jaga ibadah mana? Mak tu lah. Mak ada rumah tu. Kena hajar kata anak cucu kita. Bukan kaduk tidur saja, tak leh lah tu. Nak mengajar anak cucu kita bergerti bahasa Melayu kita ni bahasa besar. Malaysia kecek bahasa Melayu. Brunei kecek bahasa Melayu. Nah, tani kita kecek bahasa Melayu. Ulama-ulama kita kecek bahasa Melayu. Sebab Melayu ia dekat dengan huruf Quran. Dekat dengan huruf hadis. Sebab tiap-tiap tak tela baca. Jawi Melayu kita kecek Jawi lah. Kalau kita tulis saya Jawi tak gitu kan? Ya gitu. Mana tetap tela lah kalau kita kecek. Kalau hak tela tu tak ada roh asal dah kan. Duk illa masa Allah tu tak boleh mengajar orang main lah tu. Nampak dah tu? Nampak tu tak? Kulluhum kalimah yataqallabun itu sebut dalam Quran. Buat tanah. Kita duk tidur tu ke. Duk balik kok tu, balik kok ni tu hai tu. Tu hai sebut dalam suratul Kahfi. Ya orang kita kalau tak balik ni ya punah. Makna tak punah. Aurat dia punah. Jadi daging tu nak mati. Sebab saya kata wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Tu dah balik dia ni. Kalimah balik tadi ni kita nak syarah nak faham di sini mana
duk di dalam gerak-geri hak kita duk gerak tadi itu, lari tak daripada masyiah Tuhan? Tak. Duduk di dalam kandaki Allah Subhanahu wa taala. Di antara mana? Di antara kelebihan Tuhan dan keadilan Tuhan. Duk dalam tu. Orang kita ni hari ni keluar tak daripada ahkam taklifi khamsah. Ahkam taklifi khamsah adanya mana? Usama. Ahkam taklifi adanya mana? 5. Agak apa tu? Apa tu Muhammad? Wajib sunat. Ada? Haram dulu. Haram makruh. Haram guna makruh. Wak gugu gitu kemudian haram. Ni, tidak gini. Sungguh tak? Makna kata kita dak buat benda wajib. Buat benda sunat. Nampak tu tak? Buat benda wajib, buat benda sunat. Duk dalam mana? Duk dalam fadlihi, kelebihan tu. Kita buat benda haram, benda makruh. Duk dalam apa? Duk dalam adlihi. Nampak tu tak? Duk dalam adlihi, keadilan Tuhan. Apabila manusia salah ni, Tuhan ambil salah lalu tak? Ya. Ada dalil tak? Daripada Quran. Apabila manusia salah, Tuhan tak ambil salah lalu. Ada dalil dalam Quran tak? Itu hak mana? Wari. Ya no, tak faham ni. We molek sebut nyata sikit. Jangan wari makna ayat Quran. Nak wari dalil terang-terang. Kalau Quran ni nak wari terang lalu. Nampak tu tak? Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tu Tuhan kita. Manusia zalim, buat salah gitu gini. Hei Tuhan, tak ada ambil salah lalu. Tak ada mana dalam minit tu lalu binasa dak umat Nabi kita. Masa dia. Sebab tu kita tengok orang zalim orang tu orang ni dah. Kadang hidup dengan cara mewah dengan apa. Hajalah dah tu Tuhan janji. Tapi ingat, innallaha yumhil wala yuhmil. Apa mana? Yumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala beri tempoh, hai okat. We tempoh, we peluang. Tetapi Tuhan tak lepas sama sekali. Apa makna Tuhan tak lepas? Makna Tuhan ingat kata muzalim buat gapo. Walaupun melupa. Hak tu Tuhan kata wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Yang hidup sekarang kata Tuhan itu lalai daripada perbuatan hak zalim tu. Kadang kita zalim ke orang sedap, tidur berjenera. Orang kena mazlum, orang kena zalim tak jenera mata. Tapi senantiasa dia ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tengah-tengah malam. Maka sihamul lain Nabi kata la yukhti. Peluru panuh waktu malam tak salah. Sebab itulah Nabi kata fattaqullaha ya ibadallah da'watal mazlum. Takut olehmu akan doa orang kena zalim. Takut. Zalim tak nak kecek banyak dah. Zalim demo rapah tanah kita, hipik tanah kita. Haulai az-zalimun. Kita ni mazlumin, kena zalim. Nampak tak? Kena zalim. Ittaqullah. Orang zalim ni jangan. Sebab tu dia kata wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa 'adzab al-akhirah. Dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Tengok Tuhan nak royak kata. Rati tengok negeri hak zalim. Negeri zalim. Seumpama fok Samud, fok Iram. Kumpulan Iram. Ya bina gagah buat ni. Tebuk bukit-bukit nyewak rumah bagi dia. Tak khoya-khoya kita. Nampak dah tu? Fok Namrud, fok gapo nama. Tu makna kata fok zalimun. Tapi apabila Tuhan nak peranak buat dia, inna akhzahu alimun syadid. Tuhan nak beracur binasa buat dia itu bersangat pedih lagi syadid. Apa Tuhan buat lagu tu? Inna fi dzalika la ayah.
Dimakian itu perwaktu Tuhan tu, Tuhan nak nampak kata kekuasaan Tuhan. Ayah tanda liman khafa azabal akhirah, bagi mereka yang takut pada seksa api neraka. Tuhan buat banyak tu tak boleh banyak ni, tak boleh lagi. Kalau nak kira dengan akhirat esok. Sebab tu dalam ayat lain Tuhan kata wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat itu lebih dahsyat daripada ni kalau mereka itu tahu. Hari akhirat tu hari apa? Zalika yaumun majmu'un lahun nas. Hari berhimpun bainal zalim wal mazlum. Di antara zalim dan orang yang kena zalim. Hatta binatang pun hak kena zalim tu bakit klik semula. Tu nak ayat kata Tuhan kita adlul adilin. Adlul adilin. Tuhan ni seadil-adil, tak ada zalim. Faham tu tak? Tu makna kata wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi. Apa makna masyiah di situ? Ana kehendak ki lah. Dalam kehendak ki Tuhan tu di antara limpah kurnia Tuhan dan keadilan Tuhan. Subhanallah. Itulah makna kata kita duduk di dalam peraturan Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam peraturan Tuhan. Kemudian tu faham tak situ tu? Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Situ dah. Nak kita nak faham ibarat tu dulu. Apabila itu hak seterusnya tu, dia katakan apa pula seterusnya tu? So dia kata dia kata wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad. Tu nanti kita hubung pada ngaji yang lagi akan datang lah. Ambil dua yang sini. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab tu masalah satu lagi. Masalah satu lagi kita berhajat kepada nak pakai faham sikit. Masa sikit untuk kita nak faham, tengok pada masa tu sampai dah. Kita tak nak menjadi susahkan bagi kita dan pendengar semua supaya kita boleh berehat awal sikit. Mudah-mudahan kita boleh buat amal dengan cara elok dan sempurna. Pada malam ni sekadar ini sahaja dulu. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala bukakan pintu hati kita boleh menerimakan pengajaran daripada apa yang disusun dan dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.